Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke hari ketiga. Hari ketiga FB Live belajar Autodesk. Okey. Hari ini saya bersiaran dari page pembuatan page yang saya create untuk program saya. Program yang saya berkhidmat mengajar lah. Okey, jadi saya cuba set up sebab kawan-kawan nasihat dia kata better saya share dalam saya buat live melalui saya punya fanpage. Jadi tengoklah, kita cubalah. Okey, jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat tengok sini, saya harap boleh tengoklah saya live masa saya boleh live ni. Saya pernah check saya punya ni condition live ni adakah berfungsi atau tidak. Saya nak tengok ya. Okey, sekejap. Okey kot. Baik. Hari ni kita sambung kita punya pengajian kita. Kita sambung kita punya pengajian. Pengajian pada hari ketiga ni kita akan tengok berkaitan dengan AutoCAD seperti yang saya kata okey. Dapat dengar. Okey. Baik. Jadi kita sambung kita punya kuliah lah. Okey. Baik tuan-tuan, semalam kita tengok bagaimana sebelum sedikit tentang interface IKM interface AutoCAD. Jadi tuan-tuan tengok sini, sekali lagi tuan-tuan tengok, bila kita aktifkan perisian AutoCAD ni, ni interface yang mula-mula lah. Dia akan jadi, kita recap balik semalam tu. Okey. Dia punya antara muka dia, ini dia akan tunjuk macam ni. Yang ni saya ulang sekali, ini adalah semalam tak keluar ni, ni dah keluar dah. Okay, sebab komputer saya ni dah ada heavy, jadi dia ada slow sikit. Saya kena format balik komputer saya. Okey. Jadi ini adalah bahagian recent document, mana file yang biasa saya buka yang masih aktif dalam laptop saya ni, dan dia akan rekod di sini. Okey. Jadi di sini adalah dia punya permulaan dan getting start. Kita nak mula, kita kalau kita klik sini, dia akan keluar satu icon. Kita start ni, dia akan okey. Dia akan start sini. Ni environment environment dalam bentuk isometric. Okey, ini contoh dah. Contoh pada tuan-tuan. Okey. Saya padam balik. Okay. Ini dia kalau nak start tu lah. Tapi saya tak suka guna ini. Nanti saya tunjuk dulu. Okey. Dan ini tuan-tuan, ini adalah open file. Open file ni tuan-tuan boleh buka file yang total save. Kalau tuan-tuan ada kerja, ada buat projek sebelum ni, total save. Tuan nak open ni balik. Macam sebiji macam Word, dia tak ada beza. Kebanyakan software ni, tak kira lah Autodesk software ke, mana software ke, dia akan buat relate dengan yang user familiar, yang kita dah biasa guna, supaya tak berlaku macam kita kata tak kena nak kena belajar balik. Lepas tu tak payah dia pasal lagi, dia buat bagi nampak sama lebih kurang. Okey. Jadi open a sheet set ni memang kalau dah ada dah sheet atas. Okey. Jadi itu dia. Baik. Kalau kita pergi dekat sini, dekat A ni, file ni, kita klik sini, dia akan buka toolbar, menu bar yang nama file yang sebelum ni lah. Dia akan yang recent file, recent document yang kita buka, dan new file. New file, open, sama juga. Jadi kalau kita ambil new, nak buat new, kita buat baru, kita ambil new. New. Kita ambil new. Okey. Jadi dia keluar satu dialog box.
Ini kita bagi dalam box. Dalam box. Yang ni template yang sedia ada dalam AutoCAD lah. Dia buat siap lah. Dia buat siap ni. Mana dia format ni dia dalam ni dah siap setting lah. Setting ni. Jadi tuan-tuan boleh guna. Jadi saya tak guna lah ni. Saya tak guna benda saya buat baru. Saya buat pada scratch. Jadi saya ambil sini, tuan-tuan beri ke sebelah ni. Sebelah open ni dia satu macam point ni. Kita klik ni, dia akan buka ni. Jadi saya suka ambil yang template yang metrik ni. Kalau tuan-tuan nak buat daripada metrik, mana metrik dalam milimeter lah, dalam milimeter. Tuan-tuan pakai metrik. Kalau tuan-tuan buat dalam inci, tuan-tuan pakai imperial. Version yang ni, kalau version yang sebelum ni, yang siapa yang biasa dengan familiar dengan AutoCAD 2007, tu version lama. Sama saya belajar dulu 2014 tu, dia dalam buat lain sikit. Dia ada tu arkitek, engineer apa semua tu. Tu dia punya, dia spesifik tu. Dekat lah ni dah sebab dah ni AutoCAD ni dah universal dah tak terhad kepada mechanical, tak terhad kepada architecture. Dah bukan engineer saya mula bukan dah meluas dah. Dah luas dah tuan-tuan. Jadi dia buat simplified metrik. Kalau nak buat kerja dalam metrik, dalam unit milimeter, kita pakai metrik. Kalau nak buat lain inci, kita pakai imperial. Jadi untuk tutorial kita ni kita pakai metrik metrik. Okey. Jadi pastikan kita punya workspace dalam position untuk buat drawing. Jadi kalau tuan-tuan yang baru masuk hari ni, baru hadir kelas hari ni, nak ubah ni kepada pada drawing drafting. Drafting tu beri kepada workspace ni, ada gambar macam sprocket gear ataupun sprocket ni, nampak tu kat workspace switching dia panggil WS current. Jadi tuan-tuan klik sini, pilih drafting and annotation. Drafting and annotation. Okey, baik. Jadi klik tu dia akan tukar pada macam ni. Okey, sekarang kita proceed dengan latihan pertama. Okey. Tapi sebelum saya ada bekalkan, tuan-tuan boleh bekalkan dalam Facebook. Saya ada buat link tu. Tuan-tuan kalau pergi kepada pembuatan punya page, tuan-tuan boleh tengok boleh tengok situ ada banyak file saya upload. Saya ada upload banyak file. Antara file-file ni macam ni lah. File-file ni saya ada upload file ni. Tuan boleh tengok ni, dia ada gambar-gambar ni. Saya ada upload. Jadi ini kita akan guna. Untuk hari ni kita guna yang ni. Besok kita akan guna yang ni. Lusa insyaAllah kita buat ini. Ataupun tiga-tiga ni besok. Tengoklah macam mana. Okay. Tapi saya rasa yang ni besok. Sebab saya tak tahu ini sebagai contoh kita buat. Okay. Baik. Tengok dulu. Oops. Okay. Baik. Jadi tengok sini, dia saya snap daripada ringkasan ni lah, dia punya ni. Okey, kita akan cuba buat yang ni. Kita tengok yang latihan ni. Exercise 11A. Jadi ini contoh projek sheet metal lah, sheet metal yang budak-budak. Kalau kat AKM ni semester 1. Semester 1. Semester 1. Jadi sekejap. Saya nak tunjuk tuan-tuan. Semester 1 buat. Okey. Jadi sheet metal dekat di AKM ni, budak-budak pembuatan dia ada belajar sheet metal. Jadi kalau tengok sini, thickness 15. Okey, sebelum tu saya tonton sikit apa. Sorry. Tonton sikit apa unit bacaan pada kita punya kerja kita ni adalah dalam milimeter bukan sentimeter, ni milimeter milimeter. Kalau tuan-tuan ada pembaris tu, pembaris biasanya dalam sentimeter. Ini kecil sikit sentimeter, jadi dibaca macam ni, 10. Kalau 120 milimeter sama dengan 12 cm macam tu. Jadi tuan boleh bayangkanlah ni besar mana.
hampir juga satu pembaris kecil tu. Jadi ini adalah apa contoh latihan yang pelajar IKM buat lah. Jadi saya tunjuk tuan. Okey, kita akan cuba siapkan benda ni dengan hari ni kita akan tengok belajar ada beberapa command yang saya akan ajar, command baru. Kita akan cuba buat lah tuan-tuan. Okey. Baik, jadi kita tengok kalau kita dapat satu benda, kita nak buat satu benda nak lukis ni, kita akan tengok mana kita nak start dulu, nak mula dari mana. Jadi kita tengok kalau macam ni, ini contohnya ada contoh latihan lah. Kalau kita sering nak create satu benda tu lain pula, tapi untuk latihan ni tengok yang mana dia mula macam ni adalah dimension secara bermula macam ni. Ordinate ni dia ada permulaan. Jadi dia ada jarak kejap sebab sini dia panggil dia ada set datum. Datum ni adalah satu rujukan. Jadi kalau tengok sini semua berpusat ke arah sini. Kita tengok semua nampak dari sini. Dia start dari sini, dia start dari sini, dia start dari sini. Dia start dari sini. Mana sini adalah kosong-kosong dia, origin dia. Titik permulaan. Kalau koordinat kosong-kosong lah. Kalau sini X, sini Y lah. Okey, jadi kita try buat. Okey. Macam mana nak buat ni? Saya akan ciptakan sikit supaya senang. Betul. Okey, jadi kita akan mula buat. Ambil line, okey, ambil line tuan-tuan, ambil line. Okey, kita pada draw, ribbon draw, kita ambil line. Dia tanya first specific. Okey. Di sini kita tak pakai kosong-kosong, kita terus klik je. Sebab AutoCAD yang baru ni dia tak ni sangat, dia tak macam dulu dia dah ada banyak mudah sebab dia ada dynamic input ni. Yang tu nampak tu specific first point, lepas tu dia ada 3 data, itu nilai kita bagi. Jadi kita klik satu, klik ada mana-mana space permukaan ni, kita klik je. Jadi kita drag, okey. Sekarang kita nakkan design ni lurus. Jadi semalam saya kata klik pada sini auto mode ataupun tekan pada keyboard F8 di atas sekali tu, pada keyboard kita atas F8 tu, bukan F campur 8, F8 saja di atas tu. Tekan ni dia akan lurus, nampak? Lurus. Kita tekan tu lurus, okey. Kemudian kita bagi value dia adalah 140. Kita bagi value dia 140. Enter. Okay. Jadi nampaklah. Tekan escape pada keyboard. Okey, nampak dia tu line. Okey. Kalau tengok sini, kalau tengok pada drawing kita tadi, dia mana perasaan dia dah kita buat. Okey. Jadi kita buat kemudian kita sambungnya ni. Kenapa saya tak mau sambung ni? Sebab sini tak ada dia tak bagi pun, dia bagi ikut yang mana yang dia bagi maklumat kita. Okey, jadi kita start dari sini. Mana nilai ni adalah 60. Jadi kita ambil line. Okey, line. Kita nak bagi duduk sini. Ni nak bagi dapat tepat sini, kita pergi kepada sini. Macam semalam saya kata tu object snap F3 ataupun kita tekan control. Jangan lepas button control dekat keyboard tu. Control ni CTRL lah, tekan jangan lepas, lepas tu tekan mouse belah kanan. Dia akan keluar yang ni. Object snap ni. Ni, nampak ni. Jadi kita ambil endpoint. Klik endpoint. Dia akan keluar satu kotak ni. Pak, lekat macam magnet tu. Pak. Dia tempat snap, dia snap. Pak, lekat. Kita klik situ, kita buat garisan sebanyak 60, bagi nilai 60 pada dia. Kita bagi nilai 60. Okey. Nampak? Okey, tu nilai 60. Jadi saya ajak cara line ni saya perlu ajak, dia ada shortcut tapi tak betul tadi, saya tunjuk ini dulu. Okey. Baik. Kemudian apa lagi? Okey. Dia ada jarak sini. Sini dari sini pula. Betul. Patut start dulu, tak apa, kita buat. Jangan risau, kita boleh buat. Okey, kita buat line baru. Line. Tadi control, right click, endpoint. Terus ambil 60. Yes, 60. Okey. Alright, 60. Kemudian dia ke sini sebanyak 20. Jadi kita buat. Okey. Line ke sini, control right click 20.
enter, sekali lagi, okey. Ni ataupun tuan tekan belah kanan, dia keluar balik yang command tadi, ni. Yang tadi kita keluar ni repeat line, mana arahan semua dia akan repeat balik. Kita tekan line. Tekan, tak masalah. Control, right click, endpoint, 20. Yes, nampak. Okey. Dah rupa dah. Nampak rupa dah. Tu. Okey. Okey, kemudian dari sini sampai sini ni. Jadi oleh kerana tak tahu jarak apa, kita tolak lah. 60 tolak 110. Bermakna 50. 50 jadi 50 lah. Ambil line ataupun right click repeat line. Control right click endpoint. 50. Okey, right click endpoint. Oh, sorry. Okay. Line, right click endpoint. 50. Okey. Nampak? Next adalah ini. Ni. Jadi dari sini ke sini adalah 50. Jadi ini ke sini 20. Jadi baki dia adalah di 30. Kita buat 30. Okey, ambil line. Right click, snap. Okey, 30. Okey. Kemudian line, click, endpoint 30. Okey, nampak? Hampir siap dah, hampir siap. Okey, next adalah jarak sini. Sebanyak 80. Maknanya 80, sini tu adalah berapa? 30. Okey, line. Control. Ni endpoint. 80. 30. 30. Ya, line, click, point 30. Sorry. Okey, 30. Dan kemudian kita cantumkan yang baki ni. Line, control, right click, endpoint. Okey. Endpoint. Alright. Okey, nampak. Okey. Nampak tuan-tuan? Okey, saya harap tuan-tuan boleh buat ni. Okey. Dia tengok apa pula? Apa pula? Okey. Next adalah bagaimana nak buat bulatan ni. Ni command baru kita ajak. Arahan baru ni. Baik. Kita tengok sini Dia ada 3 lubang. Jadi tengok arahan ni. Diameter 20. 3 hole. Maksudnya diameter ni adalah 20. 3 hole 1, 2, 3. 3 hole. Jadi, okey. Nak buat macam mana? Okey. Dia ada, kalau kita buat koordinat, kita buat cara koordinat. Koordinat di sini kita boleh movekan yang ni. Kalau kita buat start pada 0, kita terus bagi koordinat terus. Tapi kalau tak buat cara tu, kita kena fikir cara lain. Cara lain adalah kita kena fikir macam mana nak bagi lokasi di sini. Okey. Untuk makluman tuan-tuan, okey, kita faham konsep pembagi dimensi ni. Dimensi ni dia bagi 2 benda aja. Pertama adalah location, itu lokasi. Sesuatu kita bagi feature, ciri-ciri. Ni feature, kita bagi feature. Satu lagi adalah size. Jadi untuk bulatan ni dia bagi lokasi di sini 25, 20 dan dari sini ke sini 45, 20, 45, 20.
Mana sini. Okey. Dan saiz dia adalah 20 diameter 20. Baik, saya akan perkenalkan tuan-tuan apa hari. Saya perkenalkan tuan-tuan satu lagi arahan baru, dia panggil offset. Offset ni. Pada modify offset. Ni offset. Offset ni satu function kelebihan offset ni sangat powerful, di mana kita boleh ubah line ni ke arah atas atau bawah dengan kita boleh bagi jarak. Begitu juga dengan garisan tepi ni. Ke kanan, ke kiri, kita bagi jarak ke dia. Kalau garisan X ni, mana dia menghadap ke Y positif, Y negatif. Yang ni pula pada X positif, X negatif. Betul. Jadi kita tengok tuan-tuan, kita bagi contoh. Contoh. Saya beri contoh. Okay, saya ada satu line. Okay, saya ada satu line. Okay. Ada satu line lagi. Macam tu. Okay. Jadi, saya nak gerakkan garisan ni ke atas sebanyak 10. Jadi, saya ambil offset. Klik modify, offset. Okay, dia akan tanya kita offset specific, offset distance. Dia nak distance, jarak. Katalah nilai tu 10. Kita bagi 10 saja. Enter. Okay. Jadi kita klik garisan mana kita nak ubah tu. Klik garisan ni. Katalah garisan. Klik. Tetap. Okay. Dia nak ubah ke atas. Sebanyak 10 mm. Okay. 10 tak. Nampak dia ubah. Nampak tu nampak kan. Tuan nampak kan. Klik nampak tu. Sama juga. Kalau kita klik sini. Ke bawah dia kali tu. Sama juga dengan tepi ni. Ke kanan boleh. Ke kiri pun boleh. Ni function offset. Jadi nak relatekan dengan kita punya task kita. Jadi dia tengok semua ni adalah garisan tengah. Garisan center lah kita bagi center line ni sebanyak location center dia. Kita gunakan pusat bulatan ni di center sini adalah 20 25. Jadi kita ubah garisan ni ke atas sebanyak 20. Okey. Jadi kita buat. Okay, sikit batal command tadi. Kita klik balik. Offset. Set 25. 20 tadi. 25 dah. 20. Okey, 20. Enter. Okey, kita pilih line ni. Ke atas. Nampak? Nampak. Okey, kemudian. Dia pula kata. Okey, dari tepi ni ke sini. Sebanyak 25. Okey, jadi kita bagi 25. Okey, ambil offset. Okey, 25. Enter. Kemudian kita letak sini ke sini 25. Nampak? Nampak tak? Okey. 25. Kemudian ada lagi tak? Dia ada 45. Jadi okey. Offset 45. Mana 45? 45. Okey. Jadi garisan sini ke sini, garisan yang ni ke sini. Okey, 45. Jadi dapatlah garisan bersilang untuk pusat bulatan tadi. Okey. Sekarang ni kita akan bina bulatan. Ni command kedua baru adalah bulatan circle. Draw circle Tapi sebelum tu nak mudahkan kita punya ni, kita nak ambil satu command yang ketiga adalah objek snap. Kita klik sini. Nampak tak? Okey. Kita akan ambil, kita panggil intersection. Intersection ni apa? Untuk kamu aja pun dah tahu dah. Dia point dia pada titik bersilang. Jadi kita nak guna point ni. Point ni ya, kita bina ni tu buat rujukan. Kita point ni untuk dapatkan circle. Okey. Jadi tuan-tuan nak aktifkan pun tak apa, atau tak mau aktif pun tak apa. Tapi kalau nak senang kita aktif lah. Aktifkan dia. Nampak tanda right? Aktif. Dia aktif. Okey, kita pergi pada circle. Tengok circle Circle ni ada dua jenis. Dua jenis utama. Circle radius. Circle diameter. Apa circle radius? Circle radius ni bila kita ada radius. Radius tu apa? Jejari Kita ada jejari. Maknanya kalau bulatan tu, kalau satu bulatan tu sekejap
Okey, bulatan tu. Mana jarak daripada center ke ukur lilik tu adalah radius. Point 1 ke point 2 tu adalah radius, adalah jari ya. Jari. Kemudian tengok pula diameter. Diameter pula tuan-tuan adalah point to point ukur lilik. Tu. Nampak tu? Tu adalah diameter. Jadi kita tengok sini, diberi kepada kita adalah diameter. Jadi kita ambil diameter. Mudah. Mudah. Ambil diameter. Circle. Ambil center, diameter. Klik. Maksudnya point diberi center, kemudian kita bagi diameter. Klik dia. Tengok sini kata apa? Circle specified center point. Dia nak center point. Center point kita adalah titik silang tadi ya. Okey. Maknanya di sini. Nampak tak? Objek snap kita aktifkan terus nampak. Perak. Klik je. Klik enter. Kemudian dia tanya apa? Circle specified radius circle diameter. Dalam kurungan ni ada diameter. Mana kita baca diameter? Mana kita tulis diameter? 20. Enter. Nampak? Okey. Kemudian sekali lagi enter. 20. Enter. Sekali lagi 20. Enter. Alright, siap. Jadi kita boleh buang lah kalisan-kalisan ni. Ambil modify, erase. Kita buang. Buang. Tak guna. Alright. Okey, dah siap. Dah siap task kita tuan-tuan. Alhamdulillah. Task kita dah siap. Saya harap tuan-tuan berjaya buat lah. Berjaya buat task ni. Buat. Sebab mudah je, tak susah mana pun. Tuan-tuan cuba. Try cuba. Bahasa pasal kita try cuba. Try test cuba. Begitu saya try test cuba pula. Okay. Buat lah. Dan bila dah siap, tuan-tuan cuba pula yang bawah ni. Bawah ni ya. Bawah ni. Cuba buat. Besok saya akan tunjuk macam nak buat ni. Kita cuba buat ni. Sebab tu saya kata tuan, ini pun contoh latihan yang budak IKM buat. Sebab tuan-tuan, seperti saya kata masa kelas kita yang hari pertama itu, drawing ni sangat penting. Ini untuk sheet metal lah, Sebab kami di pembuatan memang kami kena budak diajar, memang wajib, subjek wajib ni kena belajar sebab dia nak buat projek, nak design projek, dia kena drawing lah. Jadi saya tunjuk tuan-tuan sedikit apa sneak view program pembuatan di IKM Lumut lah. Jadi ini program pembuatan di IKM Lumut. Tuan-tuan. Jadi kita tengok. Okey, ini program ni sedikit-sedikitnya. Okey, ini IKM Lumut punya apa IKM Lumut punya kita panggil presentation ni lah. Okey, kami kalau budak saya banyakkan budak pembuatan. Kami akan belajar ni. Pembuatan dia akan belajar ni. Dia pakai ni, saya pakai ni. Senang. Okey, jadi budak pembuatan kami memang involve dalam proses pembuatan. Dan ini contoh dia punya ringkasan pengajian ni. Jadi SEM1 ni memang dia belajar ni. Dia belajar ni. Machining, pembuatan dia akan guna mesin, lepas tu dia akan belajar lukisan. Dan dia akan belajar AutoCAD. Mula dengan manual, kemudian dia akan belajar AutoCAD. Ini memang budak IKM belajar je lah. Khasnya budak pembuatan yang bidang saya mengajar ni. Okey. Anda boleh tengok lagi, ini semester 2. Bila dah masuk semester 2, dia dah masuk advance sikit. Dia punya mesin pun dah canggih dah. Mesin dia dah pakai simulator, CNC ni kira mesin canggih lah. Zaman sekarang kalau tak tahu canggih, mesin CNC ni memang masalah lah kalau budak pembuatan.
Jadi proses-proses pun dia dah mula advance. Dan dia pun dapat projek. Projek hebat ni contoh projek masjid dia buat. Okey. Dia berdrawing. Daripada mula SEM 1 tadi dia dah belajar apa AutoCAD 2D, SEM 3 dia belajar AutoCAD 3D. Dan dia ada penambahan pada perisian lepas AutoCAD kita tambah satu software nama dia Autodesk Inventor. Yang lagi canggih pada saya, lagi canggih pada AutoCAD yang memudahkan pelajar dia buat 3D dengan lebih baik lagi. Okey. Kemudian bila daripada sebab SEM 1 dengan SEM 2 punya ilmu ni mereka akan apply pada semester 3 di mana mereka akan buat final project. Final project. Ni contoh masa SEM 3 dia pakai machine pun dah canggih. Wirecard daripada belajar pneumatik, grinding apa semua dan mereka akan buat final project. Setiap berkumpulan ataupun berindividu. Sekejap ada masalah video. Okey. Jadi SEM 3 dia pakai sebab tu SEM 3 ni bidang pembuatan ni dipanggil projek akhir, final year project. Mana-mana IPT pun memang ada final project. Jadi untuk capai final project ni depa ada buat secara berkumpulan ataupun individu. Tapi untuk sijil kita buat secara kumpulan. Mungkin level-level bila pelajar tu dah ke ijazah kot depa akan buat individu, tapi setakat yang saya tahu sijil diploma masih lagi berkumpulan. Okey. Jadi dengan pengajian seperti ini pelajar dapat menguasai reka bentuk. Walaupun pelajar ni bukan dari pelajar lukisan reka bentuk, tapi modul yang ada mampu untuk membantu mereka menghasilkan reka bentuk yang baik. Okey. Kemudian ini contoh projek amali pelajar. Ada masalah video. Okey. Jadi ini contoh projek saya lepas. Jadi pelajar guna Autodesk Inventor. Mana advance pada AutoCAD tapi basic drawing kena tahu, CAD kena tahu. Jadi dia design dalam 3D. Design dalam 3D, simulate dalam 3D. Dia dapat tahu bentuk projek tu macam mana. Kemudian dia start fabricate dah sampai siap. Ni SEM 3 punya projek amali, final project. Ni budak pembuatan. Jadi dan ini contoh projek yang pelajar telah buat di IKL Lumut. Ni CNC dia dah buat. Ni semester 2 dia buat organizer. Ni semester 2 ni CNC. Nampak. Jadi pelajar memang belajar lah. Ini contoh lagi projek-projek yang pelajar buat. Sonok program ni memang sonok. Saya pun sonok mengayak sebab kita tengok budak buat, hasil budak kerja buat tu memang sonok, memang puas hati. Jadi kemudian peluang-peluang pun nak sama belajar pun ada, tak masalah. Boleh pergi ke JMI, UNIKL, MJI, Kementerian Balik Pulau boleh pergi. Sebab apa? CJ pembuatan ni dia ada MQA dan juga pelajar juga dapat SKM tahap 3. Jadi satu kelebihan baiklah. Peluang baiklah. Peluang baik. Nak kerja pun senang. Nak jadi usahawan pun senang, tak ada masalah. Ini contoh alumni pelajar-pelajar IKM. Ada pelajar IKM yang ni dari masih lagi belajar JMI. Lebih lagi ini dah jadi usahawan, ini mesti kerja industri. Kita boleh tengok wajah-wajah mereka. Dan kalau nak masuk IKM ni, bidang pembuatan ni dia tak susah mana pun, dia senang je. Syarat lulus dia pun, syarat kemasukan dia SPM mesti lulus, wajib lulus. Sebab kami ada MQA, SPM mesti lulus. Lulus SPM, sekurang-kurangnya lulus matematik, dan kena lulus matematik lulus SPM bahasa Melayu, sejarah dan mesti lulus matematik. Lepas tu mana-mana subjek tu mesti ada satu kredit. Sekurang-kurangnya. Tuan-tuan tengok berapa rendahnya syarat masuk dia. Jadi tak ada masalah. Kalau tuan-tuan ada dengar saudara mara apa semua tu, saudara mara ke adik-beradik ke yang mana yang nak sambung belajar, boleh ke IKM ni tuan-tuan. Tak ada masalah. Khasnya bidang pembuatan lah. Kalau ni tuan-tuan ada berminat, boleh hubungi saya. Tulis direct message kepada saya. Kita akan tengoklah macam mana kita buat. Sebab mungkin boleh masuk sesi
Julai Disember, ataupun kalau PKP ni tak settle, mungkin akan masuk pada sesi Januari 2021. Jangan risau tuan-tuan. Peluang ada. Dan antara kelebihan di belajar di sini tuan-tuan, di IKM bila di bawah MARA, of course di bawah MARA ni tuan-tuan, pengajian dibiayai sepenuhnya oleh MARA. Belajar free lah tuan-tuan, senang cakap. Yuran pengajian tak ada, MARA tanggung. Dan pelajar diberi allowance cara hidup setiap bulan. Setakat ni setiap bulan, alhamdulillah tuan-tuan. Jadi tak payah risau lah, tak payah risau kebajikan anak-anak tuan-tuan, tak payah risau, jangan risau. Tuan-tuan cuma bekalkan apa-apa keperluan untuk dia belajar saja. Yang nak makan apa tu, duit daripada ada. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Ni di IKM. Asrama pun diberikan, asrama. Asrama pun diberikan. Okey. Jadi tuan-tuan kalau tuan-tuan berminat, ada saudara mara minat, tuan-tuan boleh hubungi pihak kami lah. Tuan-tuan boleh hubungi kami. Ni nombor telefon ketua jabatan saya. Dan ini ketua program, ataupun direct message kepada saya pun tak ada masalah. Saya boleh layan tuan-tuan, tak ada masalah, jangan risau. Khasnya waktu PKP ni lah, nombor ni iaitu pejabat tak ada orang. Jadi kami lah. Jadi saya, tuan-tuan boleh direct message di Facebook. InsyaAllah saya akan balas, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya harap untuk kelas hari ini tuan-tuan dapat ilmu yang manfaat, lebih manfaat. Okey. Jadi saya harap kita jumpa besok. Tuan-tuan doa-doa lah saya sihat walafiat supaya dapat teruskan lagi. Tak ada halangan, dan kita punya live pun tiada masalah. Macam hari ni ada masalah ni, Allah tak apalah, ujian. Saya pun dah order 2-3 barang, tak tahu sampai pula, tapi harap sampailah. Sebab saya nak solve problem. Saya tengok orang buat live lancar elok, saya buat live sangkut-sangkut, saya tak tahu. Saya pun mungkin hardware saya ada masalah, sistem connection saya, ada orang nasihat saya tukar, dia suruh pakai USB punya receiver wifi, jangan guna laptop punya. Saya pun tak tahulah, sebab kita first time buat. Mungkin jugalah kita dengar nasihat orang yang dah buat experience buat live Facebook ni. Mungkin, dan juga suara saya pun dia kata kalau boleh tu beli microphone edition tu, saya dah order dah, tapi tak tahu sampai bila. Sebab PKP ni payah nak main. Saya harap Manjung tak di tempat saya di Seri Manjung ni tak red zone lah. Kalau red zone memang apa benda yang kita order online ni lambat sikit. Okey tuan-tuan, saya terima kasih. Terima kasih kepada tuan-tuan kerana meluangkan masa. Dan saya terima kasih jugalah kepada rakan-rakan yang beri sokongan dari Cik Zulkifli Wahab, Cikgu pengajar Giat Mara, PJ, Uzaimi, Hamsul Manap, Nur Ashraf, ya tuan-tuan, Hafizah bin Bukhari, Syafiq, classmate saya Aisyah ni, Allah, dulu satu sekolah ni. Dia pun cikgu tak? Okey. Okey tuan-tuan, saya terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Cik Bahar kelas 1 AKM dulu. Dia cikgu dia bidang kipalan awak dia. Bahar okey. Okey. Jadi saya harap hari ni berjayalah, dapat ilmu sikit. Besok kita akan sambung sikit lagi tuan-tuan. Besok kita akan sambung. Saya nak ajar tuan-tuan cara-cara nak buat title block. Title block. InsyaAllah title block. Sebab title block ni kena buat lah. Kalau tak buat, dia kena buat lah. Sebab apa, title block kita senang nak tuan-tuan nak buat plan ke apa, senang. Bawa proper. Okey. Baik. Kita sudahi dengan tasbih kifarah surah Al-As. Okey. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.